Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Cikgu Haniati. Hari ini saya nak bincangkan pasal modul pecutan akhir. Tak adalah modul sangat pun. Sebenarnya saya ambil daripada trial negeri-negeri. Saya photostate dan saya bukukan bagi awak untuk kita buat sebaik mungkin sebelum exam 22 hari bulan ni. Hari ini saya nak membincangkan soalan Kelantan tahun 2020, trial negeri Kelantan tahun 2020. Awak rujuk kepada helaian yang saya bagi. Trial Kelantan 2020 kertas 2. Kita tengoklah mana yang sempat kita bincangkan. Raja 1 menunjukkan satu sel rambut akar. So, ini adalah sel rambut akar. Kita tengok bahagian P, Q, R dan juga S. Kalau ada gambar macam ni, first kali awak mesti labelkan. Namakan label yang diberi. Macam P. P itu apa? P itu adalah dinding sel. Tuliskan dinding sel kat situ. Yang kedua adalah apa benda ni? Ini adalah nukleus. R adalah vakuol dan juga S adalah mitokondria. So, dah tulis, baru jawab soalan. Namakan P dan juga Q. Kita tengok balik apa yang kita dah labelkan tadi. P adalah dinding sel. Tengok jawapan. P adalah dinding sel dan Q adalah nukleus. Berguna tak? Yang kita labelkan tadi. Yang kedua. Soalan seterusnya. Nyatakan fungsi untuk tajuk sel dan struktur sel dan organisasi sel ni. Memang dia tak lari banyak. Memang kena hafal struktur, fungsi. Lepas tu adalah adaptasi yang dilakukan. Nyatakan fungsi R. R tadi apa? Kita dah labelkan sebagai vakuol. So, apakah fungsi vakuol? Yang pertama, ia mengandungi subsel. Ia mengandungi subsel untuk memberi sokongan mekanikal kepada tumbuhan herba. Mengandungi subsel dah dapat 1 markah dah. Tak payahlah banyak-banyak ni, tak payah. Ini semua tak perlu. Saya dah berikan jawapan. Cuba rujuk juga skema yang saya berikan. Cari dalam Google Drive yang saya bagi tu. Kelantan 2020, dalam tu ada jawapan. Download siap-siap sebelum tengok video ni. Kemudian mengandungi P1 mengandungi subsel dan P2. Maka yang kedua memberi sokongan mekanikal kepada tumbuhan herba. Tapi maksimumnya adalah 1 markah. Jadi 1 je lah. Yang ketiga soalan. Sel dalam Raja 1.1 tidak dapat menjalankan fotosintesis. Mengapa? Kenapa sel yang ditunjukkan dalam 1.1 tidak dapat menjalankan fotosintesis? Kenapa? So, fotosintesis ia berkait rapat dengan kloroplas. Kalau itu maksudnya dalam sel tersebut dia tidak mempunyai kloroplas. Jadi, bila tak ada kloroplas, macam mana nak buat fotosintesis? So jawapan kalau apa-apa soalan, dia kenapa tak boleh menjalankan fotosintesis? Confirm, dia tak ada kloroplas. Kemudian. Tengok soalan yang seterusnya. 1 markah je tadi. Berikan contoh lain yang sama seperti sel di Raja 1.1. Contoh sel lain yang tak ada kloroplas. Tengok jawapan. Jawapannya adalah yang diberi adalah sel bawang. Sel bawang tidak menjalankan fotosintesis. Sel lain adalah kulat ataupun boleh jawab cendawan. Terangkan kepentingan sel rambut akar mempunyai lebih organel S. Organel S tadi apa? Cuba tengok balik. Organel S adalah mitokondria. So, mitokondria dia berkait rapat. Memang kita tahu fungsi mitokondria adalah untuk menghasilkan tenaga. So, terangkan kepentingan sel rambut akar mempunyai lebih banyak organel S.
Jadi kita tahu kalau organel S itu banyak. Organel S itu banyak, maksudnya lebih banyak mitokondria yang lebih banyak tenaga yang dapat dihasilkan. Okey. So jawapan organel S, kena nyatakan organel S itu apa? Organel S adalah mitokondria yang berfungsi untuk menghasilkan tenaga. Ataupun organel S adalah mitokondria, iaitu tapak respirasi sel, tapak penjanaan tenaga. Fungsinya adalah untuk menjana lebih tenaga. So, 2 markah dekat situ. Okey, 2 markah. Maksimum 2 markah. Okey, dia bagi lebih untuk pengangkutan aktif dan untuk mengangkut garam mineral dan juga ion. Okey, seterusnya. Soalan. Rajah 1.2 menunjukkan satu kaedah membuat jeruk jambu. Okay, jeruk jambu diletakkan dalam larutan pekat dan juga hirisan jambu. Lukiskan satu rajah berlabel keadaan satu sel jambu selepas 3 jam. Okey, kita tahu larutan garam pekat adalah larutan hypertonik. Okey, apa terjadi kepada apabila satu-satu sel itu diletakkan dalam larutan hypertonik? Okey, larutan hypertonik akan menyebabkan molekul air dari hirisan jambu meresap keluar daripada hirisan jambu secara osmosis. Okey. Sel jambu akan kehilangan air. Okey, bila hilang air dia akan mengecut. Okey, soalan dia. Lukiskan satu rajah berlabel. Okey, bila dia kecut, gambar rajah berlabel adalah seperti ini. Okey. Kena labelkan, okay, kita lukis 2 line, okay, 2 line. Lepas tu kita lukiskan membran plasma yang tertarik daripada dinding sel. Dia tertarik tapi dia masih ada attach. Dekat sini attach, dekat sini lagi masih attach. Dan vakuolnya kecil. Tak boleh lukis besar, ini salah, macam salah je, kecilkan je. Okay, kecilkan vakuol. Okay, kena labelkan, lukisan 1 markah, labelnya 1 markah. Vakuol ni tolong kecilkan dulu sikit. Okey. Seterusnya, terangkan bagaimana keadaan ini berlaku. Okey, 3 markah. So, jawapan anda perlu cakap larutan yang kita gunakan. Dia standard dia punya jawapan standard. First kali kita cakap larutan yang kita gunakan tu hyper ke hypo. Okay, hypertonik ataupun hypotonik terhadap sel yang kita gunakan. Okay, yang kedua, apa terjadi kepada molekul air masuk ke keluar daripada sel. Yang ketiga, pastikan ada perkataan osmosis. Okay, yang keempat, kalau markah dia lebih banyak, awak ceritakan tentang apa yang terjadi kepada sel tersebut. Contoh, larutan garam pekat adalah hypertonik terhadap subsel jambu. 1 markah. Air meresap keluar daripada subsel jambu secara osmosis. Okay, ada skema yang P2, P3 ni dia 1 markah je. Okay, jadi jangan tinggalkan poin yang terakhir. Sel menjadi flaccid. Tambahkan 1 poin lagi. Kalau takut P2, P3 itu hanya 1 markah. Okey. Okey, itu adalah untuk soalan 1. Okey. Tak jumpa button. Hilang. Okey. Itu adalah untuk soalan 1, Kelantan 2020. Okey kelas, kita sambung ke soalan 2. Rajah 2.1 menunjukkan pembentukan satu molekul lipid. Okey. Ini adalah molekul gliserol dan 3 ni adalah X. Okey, anak panah ke kanan. Y adalah gabungan di antara gliserol dan juga X menghasilkan 3 unit air. Okey, pada rajah 2.1 labelkan X dan juga Y. So kita tahu ini adalah lipid. Lipid terhasil daripada gliserol dan juga asid lemak.
So jawapan bagi X, jawapan bagi X ini adalah asid lemak. Dan ia akan membentuk Y. Y adalah triglycerida. So ini 2 markah, 1 markah, 1 markah. Okey, yang kedua. Soalan, terangkan pembentukan molekul Y. Y adalah, daripada kecil ke besar, itu adalah proses kondensasi. So terangkan pembentukan molekul Y. Pembentukan molekul Y, Y terbentuk melalui proses kondensasi, 1 markah. Ini melibatkan penyingkiran 3 molekul air. Kalau kita tengok dekat dalam persamaan, ada penyingkiran 3 molekul air dan glycerol dan 3 asid lemak akan bergabung menghasilkan triglycerida ataupun menghasilkan Y. So, mana-mana 2 akan dapat markah lah. Yang ketiga. Raja 2.2 menunjukkan 2 jenis asid lemak P dan juga Q. Kita analyse dekat sini. Apa perbezaan antara P dan Q? Kita nampak dekat sini. Nampak? P dia ada ikatan ganda 2. Double bond. Q dia tak ada double bond. So, apa sebenarnya yang ada double bond ni? Double bond ni, kalau kita cerita pasal lemak, kalau ada double bond, itu maksudnya lemak itu adalah lemak tak tepu. Kalau tiada double bond, tiada ikatan ganda 2, itu adalah lemak tepu. Nyatakan 2 perbezaan antara 2 jenis asid lemak tersebut. So, 2 perbezaan, 2 markah, maksudnya 1 perbezaan, 1 markah. Dia bagi kat sini ada 6 perbezaan. Yang pertama, yang kita sebut tadi itulah. Tulis je lah. P adalah lemak tak tepu. Q adalah lemak tepu. 1 markah. P mempunyai ikatan ganda 2. Q tidak mempunyai ikatan ganda 2 atau awak boleh jawab mempunyai ikatan tunggal. Jawapan seterusnya. Bilangan atom hidrogen tidak maksimum. Q bilangan atom hidrogen adalah maksimum. P kita tahu. Kalau lemak tak tepu, ia berada dalam keadaan cecair pada suhu bilik. Q, dia berada dalam keadaan pepejal pada suhu bilik. P, takat lebur adalah rendah. Q, takat lebur adalah tinggi, tersyasul-syasul. P, kandungan kolesterol yang rendah ataupun tiada kandungan kolesterol. Sebab biasanya, lemak tak tepu ini adalah terhasil daripada lemak sayuran. Lemak sayuran dia tidak mengandungi kolesterol. Lemak haiwan ada kolesterol. Raja 2.3 menunjukkan satu keratan memanjang bagi villus. Ini adalah villus. Villus dekat mana? Villus dekat usus kecil. Tandangkan dengan X pada raja 2.3 di mana penyerapan hasil pencernaan lipid berlaku. Kita tahu makanan yang tercerna, last kali dia akan berada dekat dalam usus kecil. Dalam usus kecil ni, makanan-makanan yang last kali yang dah dicernakan tadi ini akan diserap masuk ke dalam darah. Tapi ada 2 pintu nak masuk ke aliran darah. Untuk makanan yang larut lemak. Makanan yang larut lemak contohnya adalah vitamin A, D, E, K dan juga asid lemak gliserol. So, benda 6 ni, ini akan masuk ke dalam laktial. Laktial dekat mana? Ini yang tengah-tengah ni. Yang tengah-tengah ni. Ini adalah laktial. Makanan yang larut air, bahan-bahan yang larut air, ia adalah asid amino, glukos, ada 3 lah. Siapa-siapalah kawan-kawan yang nama F, gigi fazira goyang. So, glukosa, fruktosa, galaktosa, asid amino, glukosa, fruktosa, galaktosa. Lagi apa? Vitamin B dan juga vitamin C. Semua bahan ini adalah larut air.
Bahan yang larut air, dia akan masuk ke dalam kapilari darah. Yang ini kapilari darah.